Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat pagi semua. Okey. Kita berjumpa lagi hari ini dalam santapan jiwa untuk slot yang ketiga. Okey. Okay, untuk slot yang ketiga ini saya rasa Zuli nak share pasal apa? Tengok sempena. Zuli kata sempena 9 Zulhijjah. Sempena 9 Zulhijjah. Mungkin ada yang ramai nak balik kampung hari ni kan. You dah sarapan belum? You dah sarapan ke belum? Okay, pagi ni, hari ni Zuli tak kerja hari ni. Zuli tak kerja. Ambil cuti sebab anak-anak pun cuti kan. Sebab anak-anak pun cuti. So kita ambil cuti untuk jaga anak-anak lah kat rumah. Okay. Okay. Dah sarapan dah? Kita bersantap sikit. Santapan jiwa. Untuk slot yang ketiga ini Cik Zuli nak cerita pasal kenapa pentingnya berdoa. Kenapa pentingnya berdoa. Lagi pula hari ni 9 Zulhijjah. Siapa yang tahu kalau 9 Zulhijjah ini adalah hari Arafah. Tahu tak? Hari Arafah. Apa pentingnya masa hari Arafah ni lah langit terbuka seluas-luasnya untuk kita submit doa. Okay? Antara waktu-waktu yang dimakbulkan, doa-doanya dimakbulkan adalah hari ni 9 Zulhijjah, hari Arafah. So kita kena rebut peluang ni untuk berdoa betul-betul. Okay, sebelum kita berdoa kita kena bertaubat dulu. Sebab takut dosa-dosa kita yang mana kita pernah buat silap, buat salah tu jadi penghalang untuk termakbulnya doa kita. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Zuli nak cerita sikit adab-adab dalam kita berdoa. Okay, kita buat apa je pun ada adabnya. Kita nak tuntut ilmu, kita nak masuk tandas, kita nak keluar rumah, kita nak bercakap dengan ibu bapa, kita nak macam-macam lah, semua ada adab. Nak tidur pun ada adabnya tidur. Kan? Jadi bila kita beradab ni, mudahlah benda tu nak dimakbulkan dalam doa kita. Siapa tahu adab-adab dalam berdoa? Ada yang tahu tak dalam ada adab berdoa? Mungkin kita doa hari-hari ada yang doa kan, macam ni, macam budak-budak kan, macam ni kan, macam tu doa kan. Jadi macam mana Allah nak makbulkan kita main-main? Jadi benda tu tak beradab lah kan. Cakap ya aku dah berdoa lah macam ni tapi Allah tak makbulkan pun. Cek di mana silapnya. Di mana silapnya kita berdoa tu, macam mana adab kita menghadap Allah tu macam mana. Hai siapa yang tengok ni, minta tolong share kan, bagi love sikit, bagi like sikit untuk kita share-sharekan, sebar-sebarkan. Hari ni hari penting, hari Arafah 9 Zulhijjah. Kita minta sharekan. Sebab ini untuk kebaikan kita bersama lah. Setiap orang mesti ada hajat tertentu, ada impian tertentu, ada cita-cita. So kita nak capai benda tu di samping usaha dan tawakal, kita berdoa pada Allah semoga semuanya termakbul. Jadi macam mana cara kita nak berdoa? Kita mestilah ada adab. Ada adab, cara sopan, barulah Allah senang, Allah mudah nak makbulkan benda tu semua kan. So macam mana? Okey, salah satu ada kat sini ada 8. Ada 8 adab dalam berdoa. Okey. Nombor 1, ada yang nak tahu nombor 1? Nombor 1, dengan nada suara yang lemah lembut. Okey. Siapa suka orang cakap dengan kita secara lemah lembut? Semua orang suka. Tak ada orang tak suka kita cakap cara lemah lembut. Kalau bisa kata kita berdoa, cuba cakap, ya Allah Tuhanku, aku nak ni, aku nak Engkau sejahterakanlah hidup aku. Ada ke macam tu? Mestilah tak nak lah macam tu. Kita nak rasa kasih, rasa sayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Lemah Lembut. Jadi kita kena dengan tulus kan minta doa tu kan.
Jadi kita kena minta baik-baik lah. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pemurah lagi maha pengasih, maha penyayang, aku mohon padamu ya Allah. So lemah lembut. Lemah lembut. Allah suka orang yang lemah lembut. Lemah lembut maksudnya bukan lemah gemalai tu. Lemah lembut lah. Kita punya tutur nada suara lemah lembut kan. Tone suara tu. Budi bicara kita tu lemah lembut. Cara intonasi kan. Lemah lembut. Maksudnya kita tak minta bentak-bentak lah. Ya Allah, aku nak ni. Aku nak ni, aku nak tu. Mana nak Allah nak bagi. Kau minta pun tak sopan. Kan? Okay. Nombor 2. Doa dengan penuh yakin dan bersungguh-sungguh. Okay, kita nakkan sesuatu tu bersungguh-sungguh kan. Jadi kita berdoa tu kenalah bersungguh-sungguh. Barulah Allah tahu umat aku ni hamba aku ni dia nak benda ni. Aku nak tengok macam mana cara dia berdoa. Bersungguh ke tidak dia nak? Ke nak main-main je? Okay, dalam kita berdoa tu kita kena yakin. Yakin bahawa Allah akan makbulkan doa kita ni. Sebab dia sahajalah yang maha berkuasa, yang maha besar, yang maha mendengar, maha segala-galanya. Jadi kita kena yakin yang Allah akan makbulkan doa kita. Allah sahaja, tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Okay, Allah sahaja. Kalau dia makbulkan doa kita daripada orang lain pun, itu adalah sebagai asbab. Okay, semuanya dari Allah. Yakin tu. Nombor 3, sebelum kita submit doa kita tu, kita puji-puji dulu, puji-puji Allah. Lepas tu kita berselawat. Salah satu doa kita macam kita kirim surat lah, tak ada stamp. Kita post surat tapi tak ada stamp. Agak-agak sampai tak surat tu? Tak sampai kan? Jadi selawat Nabi SAW tu sebagai stamp tu lah. Kita mulakan doa kita tu dengan berselawat ke atas Nabi junjungan Muhammad SAW. So bila kita letak stamp, barulah surat tu sampai kan. Okay, minta pada yang tengok ni, minta tolong like dan share kepada yang lain. InsyaAllah dia bagi bermanfaat untuk semua yang mendengar ni, terutamanya umat Islam. Okay, yang ni 9 Zulhijjah kita submit doa. So kita nak tahu adab-adab dalam berdoa. Macam mana doa tu boleh dimakbulkan. Sebab hari ni adalah hari Arafah. Allah dah janjikan hari ni siapa yang submit doa akan makbul doanya. Okay, insyaAllah. Okay, berselawat atas Nabi kita SAW. Okay, kalau kita nak post surat pun kena ada stamp kan. Kalau tak ada stamp macam mana nak sampai? Jadi kita kita sayang Nabi kita. Jadi kita kena selawat lah. Tahu tak, kalau kita berselawat sekali, Allah akan berselawat 10 kali pada kita. Itu doa. Okay, itu doa. Jadi kita ringankan mulut kita ni untuk berselawat. Okay. Okay, nombor 4, menghadap kiblat. Sebaik-baiknya menghadap kiblat. Okay. Kalau rasa macam ni bukan menghadap kiblat ni, tulis kejap. Tak semestinya doa bila kita nak solat je, ataupun bila kita lepas solat je. Tak kisah hari ni 9 Zulhijjah ni sehingga maghrib nanti, sepanjang tu submitlah doa. Submitlah doa sepanjang masa itu. Itu peluang keemasan. Kita tak tahu tahun depan kita dapat jumpa lagi 9 Zulhijjah atau tidak. Okay, kita tak tahu. Ajal kita ni tiba bila-bila masa je kan. Kita tak tahu. Okay, tahun ni kita berjumpa, bersyukur. Syukur sangat-sangat mungkin tahun ni kita berdoa ni Allah terus makbulkan. Okay, mungkin kita berdoa hari ni 9 Zulhijjah ni Allah terus makbulkan. Sebab kita tak tahu tahun depan kita akan jumpa 9 Zulhijjah lagi ataupun tidak. Okay? Jadi kita berdoa hari ni, sepanjang hari ni kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan yakin, menghadap kiblat. Mulakan dengan selawat, puji-pujian Allah dulu. Okay? Dengan suara yang lemah lembut. Macam tadi yang Zuli cakap tadi. Yang penting menghadap kiblat. Okay. Lepas tu yang kelima, menadah kedua belah tangan sambil berdoa. Jangan, ya Allah aku nak ni lah,
aku nak sihat tubuh badan, aku nak keluarga yang bahagia, aku nak macam sambil lewa. Sambil lewa. Tak bersungguh-sungguh. Untuk yang menunjukkan kita bersungguh-sungguh tu, kita tak ada tangan. Kita tak ada tangan. Kita bayangkan apa yang kita doa tu, Allah tengah dengar betul-betul. Allah tengah dengar ni. Kita tengah persembahkan doa kita. Allah tengah dengar. Kita bayangkan bahawa Allah menghadap kita seorang aja. Jadi kita kat depan Allah ni. Bayangkan kalau kita kat depan raja pun, kita mesti macam sopan, duk takut-takut, duk berharap kan. Macam tu lah kita bayangkan bahawa kita submit doa bersungguh-sungguh, kita tadah tangan, kita bayangkan kita berdua je dengan Allah. Kita berdua je dengan Allah. So, submit sungguh-sungguh. Submit sungguh-sungguh dengan cara tadah tangan, menghadap kiblat, semua kan. Jadi Allah nampak kita punya pengharapan sangat tinggi. Kita punya sungguh-sungguh, kita punya tawakal tu sangat tinggi. Okay. Lepas tu yang keenam, berwuduk. Sebaik-baiknya berwuduk. Okay, lagi satu tips kan. Kalau kita nak hati kita sentiasa tenang, kita sentiasa tabah, sabar dengan dugaan yang datang tu, kita kena sentiasa dalam keadaan berwuduk. Okay? Kita bangun pagi-pagi tu kan, kita nak solat subuh, kita dah berwuduk kan. So eloknya kita jagalah wuduk kita. Bila kita rasa macam dah terbatal, ambil wuduk sekali. Ambil wuduk lagi. Okay? Kita pastikan hari-hari kita dalam keadaan berwuduk. So senang, bila kita nak berdoa, kita nak submit doa tu, tak semestinya ketika solat, ketika semayang tu je kan, kat sejadah je, kat mana-mana, kecuali lah dalam bilik air, dalam tandas kan. Janganlah berdoa dalam tempat macam tu kan. Tak elok lah. Kita kena jaga adab. Kena jaga adab. Okay, kat mana-mana pun kita boleh berdoa. Jadi jaga wuduk. Senang jaga wuduk. Bila kita jaga wuduk, kita nak pegang Quran boleh kan, nak mengaji. Jadi adab kat situ. Kenalah berwuduk. Biar kita bersih, suci kan. Biar kita bersih, suci. Jadi macam Allah pandang. Allah pandang semua tu ya. Okey. Yang nombor 7 kalau boleh berdoa waktu yang sepertiga malam. Sepertiga malam. Okey, waktu kalau lepas isyak tu kan. Tapi kalau hari ni, sepanjang hari ni tak kisah. Sepanjang hari ni memang Allah dah bukakan siap-siap, kau submit je doa. Okey? Submit je doa. Lepas tu sambil menangis. Sebab sambil menangis tu tanda kita minta cara bersungguh-sungguh. Okey. Macam mana nak cakap Kalau kita ni manusia, memang tak lari daripada salah dan silap. Okey. Jadi kita bertaubat tu hari-hari. Walaupun kadang kita tak sedar kita buat silap. Okey. Kita bertaubat tu hari-hari. Jadi kita minta tu bersungguh-sungguh lah. Kita bayangkan bahawa kita ni sangat pendosa, sangat banyak dosa. Jadi kita nak mengharapkan syurga Allah kan. Kita tak nak masuk neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Okay, tak nak. Jadi kita doa sungguh-sungguh sambil menangis. Keluarkan air mata. Air mata tu adalah macam air bomba nak padamkan api neraka lah. Air mata. Air mata kita nangis kerana Allah. Kerana dosa-dosa kita yang dah kita buat. Kita harap sungguh-sungguh. Kita doa tu, kita bayangkan bahawa kita akan mati esok hari. Dah tak ada peluang nak buat amalan lagi. Jadi kita doa sungguh-sungguh. Kalau kita nak capai apa-apa pun, kita minta maaf dulu. Kita taubat dulu. Okay? Kita taubat dulu. Kita minta maaf dengan Allah. Apa salah kita, salah silap kita yang kita dah buat sebelum ni. Barulah kita submit doa kita. Kita nak capai apa, impian kita apa, kita hajatkan apa kan. Sambil menangis. Sambil menangis tu menunjukkan kita sangat bersungguh-sungguh dan ikhlas. Minta hanya Allah saja yang akan kabulkan doa aku ni. Okay. Yang last sekali, yang paling penting adalah kita berdoa pada waktu yang tepat. Yang dah Allah janjikan, aku akan makbulkan doa kau. Okay, aku akan makbulkan doa hamba-hambaku. Dia dah janji. Tapi dengan adab-adab yang Zuli dah sebut tadilah. Dengan adab-adab yang Zuli sebut tadi. Jadi, bila kita submit doa, salah satunya hari ni, 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni kita tak tahu kita akan jumpa lagi ke tidak tahun depan. Jadi, berdoalah bersungguh-sungguh hari ni.
Ya, sepanjang hari ni langit terbuka luas untuk kita semua submit doa. Doa sungguh-sungguh, dengan beradab, dengan yakin, dengan tawakal bahawa Allah akan kabulkan doaku. Allah akan kabulkan doaku. Hanya dengan dia saja. Okey? Hanya dengan dia saja. Apa-apa, tak kisah minta benda kecil ke benda besar, tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada yang mustahil. Jika ia baik untuk kita, dia akan mudahkan. Okey? Kadang bila kita berdoa tu, memang Allah akan bagi apa yang kita perlu, bukan Allah bagi apa yang kita nak. Tapi kita doa saja untuk melayakkan diri kita dapat benda tu. Kita doa je, ya. Itulah 8 tips, 8 adab berdoa yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam Zuli sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang benda ni. Yelah, kita manusia tak lepas dari sifat lupa, kan. Minta Allah ingatkan selalu. Ni pun semalam sebab cikgu Zuli yang ingatkan. Esok 9 Zulhijjah, jangan lupa hari Arafah, jangan lupa submit doa. Doa macam-macam, doa je apa-apa, panjatkan doa. Jangan putus doa seharian, tak kisah. Setiap saat kita nak doa hari ni pun boleh. Okey? Sebab sangat berharga. Hari ni sangat berharga. Rugi siapa yang tak tahu. Sangat-sangat rugi. Okey, hari ni bagi yang berpuasa, yang boleh puasa, selamat berpuasa. Semoga siapa yang berpuasa dan submit doa akan termakbul doa-doa kalian. Okey? Zuli doakan kita semua dalam mudah untuk dipermudahkan urusan, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Kita mampu bawa keluarga kita ke syurga. Okey? Bersama bidadari syurga. Hendaknya semua untuk wanita-wanita. Okey? Apa yang kita hajatkan sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh dengan adab yang Zuli dah sebutkan tadi. Beberapa ada 8 adab, ya. Ada 7 ke 8 adab dalam berdoa. Kita praktikkan selagi hayat masih ada. Okey? Yang penting kita doa untuk diri kita sendiri, untuk ibu bapa kita, untuk guru-guru kita, untuk jiran-jiran, untuk adik-beradik, untuk seluruh umat Islam yang masih yang ada yang negara masih bergolak, kan. Kita pun tahu yang kesianlah. Kita jangan doa untuk kepentingan kita saja. Kemaslahatan Islam tu penting. Sebab kita kena bersyukur sebab kita dilahirkan dalam iman. Kita dilahirkan sebagai seorang Islam. So kita kena jaga tu, kita kena syukur, kita kena jaga. Sebab nikmat Islam ni tak semua orang dapat. Kita kena bersyukur, tak semua orang dapat. Okey? Itu saja rasanya perkongsian untuk santapan jiwa, untuk santapan jiwa slot ketiga hari ni sempena Aidiladha. Okey, esok kita akan beraya. So insya-Allah siapa yang buat korban, harap dipermudahkan urusan. Okey. Semoga tahun-tahun akan datang kita akan terus dapat buat korban ni, untuk sebagai lambang kita berkorban untuk agama kita sendiri. Kita sayangkan Islam, kita berkorban. Okey, kita usaha tahun demi tahun untuk sentiasa konsisten dia tu. Okey? Insya-Allah. Amin. Okey. Untuk hari ni InsyaAllah kita sambung esok. Esok hari raya mungkin kita bersiaran, Zuli tak pasti, mungkin tepat pukul 8 atau lebih sikit ke, kan. Stay tune, ya. Okay, Assalamualaikum.